Halo semua, nama saya Fiona. Hari ini saya ingin membentangkan implikasi Akta Pendidikan 1996 terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia, di mana terdapat kesan positif dan kesan negatif. Kesan positif yang pertama ialah kurikulum kebangsaan diperuntukkan. Seksyen 18 memperuntukkan semua sekolah perlu mengikut kurikulum kebangsaan. Kurikulum kebangsaan membantu memperkembangkan potensi murid dan melahirkan insan yang sempurna. Contohnya terdapat KSPK, KSSR dan KSSM untuk membentuk warga negara yang dapat memberi sumbangan kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Kesan positif yang kedua ialah pendidikan swasta diperkenalkan. Ini merupakan contoh-contoh pendidikan swasta di Malaysia. Pendidikan swasta membantu melahirkan insan yang berilmu, berupaya memajukan kehidupan yang memenuhi aspirasi negara. Ia ditubuhkan bagi menampung bilangan pelajar yang semakin bertambah yang layak menyambung pelajarannya ke peringkat yang lebih tinggi. Kesan positif yang ketiga ialah pendidikan khas mula diberi perhatian. Pendidikan khas ini membantu mereka meningkatkan potensi diri, keyakinan diri, kemahiran dan keupayaan berdikari mereka. Contohnya terdapat sekolah pendidikan khas dan sekolah pendidikan inklusif. Kesan positif yang keempat ialah pendidikan prasekolah diperluaskan. Pada tahun 2003, kurikulum prasekolah kebangsaan telah diperkenalkan dan ditukar kepada KSPK iaitu Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Kurikulum digunakan di prasekolah KPM dan swasta adalah sama. Strategi KPM adalah untuk meningkatkan kemahiran kanak-kanak membaca, mengira, menulis dan menanam nilai positif serta keyakinan diri dalam kanak-kanak. Seterusnya kita lihat kepada kesan negatif pula. Kesan negatif yang pertama ialah brain drain berlaku. Penghijrahan rakyat yang berpendidikan tinggi menyebabkan negara kita kehilangan tenaga yang mahir. Oleh itu, langkah untuk mengatasinya ialah kerajaan perlu menyediakan peluang pekerjaan yang lebih sesuai serta mengembangkan ekonomi negara. Kesan negatif yang kedua ialah penswastaan pendidikan. Kesan ini menyebabkan pendidikan bukan sepenuhnya di bawah kerajaan, kecuali sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan, dan menyebabkan taraf pendidikan dan peperiksaan yang berbeza. Contohnya terdapat tadika swasta, sekolah swasta, sekolah antarabangsa dan IPTS. Langkah untuk mengatasinya ialah kerajaan membangunkan pendidikan percuma untuk menampung bilangan pelajar yang semakin bertambah dan memberi kawalan terhadap institusi swasta. Kesan negatif yang ketiga ialah menyukarkan pembentukan bangsa Malaysia. Penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa Ibunda telah meminggirkan martabat bahasa kebangsaan. Langkah untuk mengatasinya ialah kerajaan menguatkuasakan penggunaan bahasa Melayu dan memperkenalkan subjek silang budaya di sekolah. Kesan negatif yang keempat ialah menyebabkan pendidikan menjadi suatu perniagaan. Hal ini berlaku kerana pihak swasta melabur untuk mendapatkan keuntungan dengan mengenakan pelbagai bayaran yang tinggi. Contohnya, pembayaran yuran pendaftaran tadika swasta adalah antara 1K hingga 2K, manakala yuran IPTS pula adalah antara 5K hingga 20K. Langkah untuk mengatasinya ialah kerajaan memberi kawalan yuran di institusi pendidikan swasta dan memperluaskan pendidikan percuma dengan membangunkan wakaf pendidikan. Ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.